Assalamualaikum semula lah. Assalamualaikum semua. Kita akan teruslah buat perbincangan kertas 1 Negeri Kelantan. Alhamdulillah, majoriti daripada awak dah mencuba. Cuma mungkin adalah beberapa orang yang belum cuba tu pun tolong sepatutnya awak kena cuba sebelum kita bincang lah. Baru awak akan dapat markah yang lebih valid lah. Maksud cikgu adalah sekurang-kurangnya setiap minggu kita ada lagi 3 minggu kan. Mungkin dalam kalau awak mampu buat 2 paper setiap minggu pun dah okey. Terpulanglah at least satu kertas 2 setiap minggu lah at least. Tapi kalau dapat lebih pun okey. Kalau siapa yang memerlukan selain daripada apa yang cikgu bagi ni, bolehlah WhatsApp cikgu dan cikgu akan bagi banyak lagi set dengan cikgu yang cikgu ada. Kalau kita nak bincang semuanya dekat kelas pun cikgu rasa macam tak sempat sebab minggu depan pun kita akan hari Isnin cuti, minggu satu lagi tu pun tahun baru Cina. Lepas tu minggu satu lagi kita akan tahun baru Cina, minggu satu lagi tu dah ada minggu terakhir lah untuk awak periksaan SPM. So masa tu mungkin banyak masa digunakan untuk penyusunan meja, tempat, taklimat dan sebagainya. Mungkin kita tak cukup masa untuk buat perbincangan semaksimum mungkin lah. Mungkin kalau ada pun kita akan cuba jugalah setakat yang boleh. Okey, daripada respon yang dah diberikan pada cikgu, ada yang baru hantar. Kita akan terus mula dengan soalan yang keempat. Okey, kita mula dengan soalan yang keempat. Okey, kalau awak lihat soalan yang keempat, soalan ini melibatkan nombor piawai. Kita akan lihat GSM selai kertas A4 ialah, okey, ini adalah GSM bagi selai kertas A4. Jika satu rim mengandungi 500 selai kertas, okey, berapakah berat dalam gram? Ini kunci yang kena berhati-hati sebab yang dia bagi ni dalam bentuk kilo. Tapi dia nak berat dalam gram. Okey, untuk 100 rim kertas A4 dalam bentuk piawai. Maksudnya sekarang berat bagi selai ni awak kena tukar dalam bentuk gram. So untuk tukar dalam bentuk gram, okey, 0.0049896. Okey, kita darab dulu. Daripada kilo nak jadi gram. So kita darab dengan 1000. Okey, itu baru tukar. Lepas tu satu rim pula mengandungi 500 selai kertas. Okey, jadi awak darab lagi dengan 500. Okey. So so awak daripada jawapan awak ni kita terus tekan apa lagi dia kata kat situ? 100 rim. 100 rim kertas. Darab lagi dengan 100. So awak tekan je lah kalkulator. Automatik apabila awak tekan je semua seperti yang cikgu cakap ni, automatik awak akan dapat jawapan dan tukarkan jawapan dalam bentuk piawai dan kita akan dapat jawapan dia adalah B. Tapi kalau awak nak senang, awak terus tekan equation sebanyak berapa kali cikgu pun tak ingat dah. Awak terus tekan mod 1, 2, 3, 4, 5. Okey, awak tekan 5 kali dan awak ambil SCI tu. Okey, awak ambil SCI. Lepas tu dia akan keluar 09. Awak pilih kalau kat sini jawapan dia ada 1, 2, 3, 4, 5 digit. Awak pilih 5. Lepas tu awak type siap-siap soalan ni, automatik awak akan dapat jawapan dalam bentuk ni lah. Okey, cikgu teruskan soalan nombor 6. Cikgu. Okey, untuk soalan nombor 6, yes. Jawapan dia bukan D ke? D, sorry. Jawapan dia D, sorry. Jawapan dia adalah D. Awak tekan dia calculator, cikgu pun dah tak cuba tekan sebelum. Bukan yang ni.
Okey, jawapan dia adalah D. Sorry. Okey, bagus. Siapa yang bagi tahu tadi tu bagus. Okey, kita pergi nombor 6. Okey, untuk nombor 6 pula, kalau awak lihat soalan dia bagi dalam bentuk asas nombor. Kita nak cari nilai yang mungkin bagi X. Okey, ini adalah X. X adalah dalam asas 10. Jadi untuk cari nombor ni, awak kena tukar nombor yang sebelah kiri dalam asas 2 ni kepada asas 10. Yang ni pun sama kepada asas 10. Barulah kita boleh dapat nombor dalam asas 10 lah untuk X. Jadi yang pertama adalah awak kena tukarkanlah nombor ni kepada asas 10. Maksudnya awak kena darab satu ni dengan nilai tempat dia. Nilai tempat dia kalau untuk asas 2 yang pertama ni adalah 2 kuasa 0. Ini 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Jadi untuk nombor ini awak darab yang mana bukan kosong lah. Sebab kalau darab dengan kosong pun sifat kosong kan. Maksudnya kalau awak nak kira ni ataupun awak terus tekan kalkulator pun boleh. Tapi kalau manual awak akan dapat dia seperti inilah. 1 darab dengan 2 kuasa 4 tambah 1 darab 2 kuasa 0. Jadi kita akan dapat 2 kuasa 4, kita akan dapat 16 tambah dengan 1, so 17. Maksudnya nilai ini adalah 17. Kita dengan yang ni. Yang ni pun sama 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Ada nak masuk dah? Okay. Seterusnya kita akan dapat ini 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. 2 kuasa 3, 8 dan 2 kuasa 2, 4. 8 tambah 4 kita akan dapat 12. So antara 12 dengan 17. So nombor sesuai adalah 15. Okey, itu saja. Tapi kalau awak nak guna kalkulator, terus tekan mode. Lepas tu tekan apa Okey, awak tekan mode. Lepas tu pilih base pilih base. Lepas tu awak ambil bin. Tekanlah nombor ni satu awak tekanlah setiap nombor yang awak nak tukar tu iaitu 1100. Lepas tu awak tekan DEC. Automatik akan dapat nombor dalam asas 10 dengan menggunakan kalkulator. Okey, cikgu teruskan nombor nombor 7. Okey, untuk soalan nombor 7. Okey, macam biasalah AFE dan BDH adalah garis lurus. Dia dapat ni BDH ni garis lurus, AFE juga adalah garis lurus. Cari nilai X. Okey, awak pun tengok X berada di sini. X berada dalam satu sisi 4. Okey, so kalau dia berada dalam satu sisi 4, hasil tambah sudut pedalaman dalam sisi 4 adalah 360. Okey, jadi awak tengok ini X, ini dah tahu dah 90. Sini sini juga adalah 90. Okey, dan ini adalah hexagon sekata. So kalau hexagon sekata, hasil dalam sudut hexagon hasil tambah semua ni adalah 720. Ingatkan macam mana nak kira, iaitu 6 awak tolak dengan 2 darab dengan 180. Jadi kita akan dapat 720. So semua ni 720. So 720 awak bahagi dengan 6. Jadi kita dapat setiap sisi ni adalah 120. Bermaksud setiap ni adalah 120.
Okey, ni 120, 120, 120, semua ni 120. Jadi kita dah ada sisi ni, dah ada ini, dah ada ini. Okey, dah ada ini juga. Dan inilah yang kita nak cari. Bermaksud 360 tolak 90 tolak 90 tolak 120. Jadi kita akan dapat 60. Awak tekan di kalkulator. Okey, so jawapan dia adalah Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 8. Awak kalau ada yang tak faham ataupun ada apa-apa, awak terus interrupt cikgu ya. Dengan voice tak perlu guna chat sebab cikgu tak fokus dekat chat sekarang. Okey, kita pergi soalan nombor 8. Raja 2 menunjukkan sebuah bulatan JKL dengan pusat O. MLN ialah tangent kepada bulatan. MLN ni adalah tangent kepada bulatan pada L. Okey, itu maklumat penting. Cari nilai Y. Okey, sekarang kita nak cari nilai Y, kita pun lihat. Oh, Y berada di sini. Awak kena ingatlah ciri-ciri antara tangent dengan bulatan. Okey, antaranya macam ni lah. Ini kalau kita ada satu bulatan, kita ada satu tangent kepada bulatan, sudut antara perentas dengan tangent, sudut ni akan sama dengan segitiga yang yang terbentuk oleh perentas ni. Maksudnya sudut ni akan sama dengan sudut ni. Jadi awak pun lihat dalam gambar raja ini, sudut ni akan sama dengan sudut ni. Okey, so untuk dapat sudut ni, ini kita dah tahu 20. Yang balance ni tak tahu, kita boleh cari sebab ini dah bagi 124. Dan ini adalah pusat bulatan. Of course, ini adalah jejari dengan jejari ni akan jadi segitiga sama kaki. Okey, dalam segitiga ini 180 darjah. So 180 tolak 124 kita akan dapat 56 kan? 180 tolak 124. Lepas tu kita bahagi 2. Maksudnya 56 bahagi dengan 2 kita akan dapat 28. Bermaksud kat sini adalah 28. Okey, so dah dapat sudut ni akan sama dengan Y ni, iaitu 20 tambah 28, kita akan dapat 48. Okey, jadi jawapan dia adalah A. Okey, kita pergi soalan nombor 10. Okey, untuk soalan ini, kalau awak tak pasti, sebenarnya awak boleh je guna satu kertas graf ataupun awak buat grid sendiri. Tapi kalau melibatkan translasi, sebenarnya awak boleh tambah je. Tambah saja dengan nilai translasi itu mengikut X dengan Y. Maksudnya kalau dia beri kat sini, titik yang pertama adalah bermula, titik asal dia adalah negatif 1, 2. Ini adalah X, ini adalah Y. Jadi awak akan tambah ikut nilai-nilai ni. Ini X, Y. Okey, ini X, ini Y. Bermaksud daripada kedudukan asal, Cikgu Rahim telah memindahkan kedudukan bahar mengikut translasi 2 negatif 1. Maksudnya ke sini kita akan dapat nilai X ini negatif 1. Awak tambah dengan 2. Maksudnya dia bergerak ke tempat yang kedua. Okey, seterusnya 2 ni Y, 2 tambah dengan negatif 1 ataupun awak terus tolak 1. Tambah dia operasi tambah. Okey, so selepas Cikgu Bahar ubah, ini kali pertama. Pencapaian merosot Bahar dalam ujian Mac membuatkan guru kelasnya mengubah sekali lagi kedudukan Bahar mengikut translasi 3-4. So ini adalah X maksudnya kiri kanan. Jadi awak tambah lagi dengan 3 dan untuk Y ini. Jadi hasil dia negatif 1 tambah 2, 1. 1 tambah 3, 4. Jadi awak tengok pilihan jawapan dia adalah mungkin ini 4, 4, 4. Jadi kita lihat nilai Y. Untuk nilai Y pula 2 tolak 1, 1. 1 tambah 4 kita akan dapat 5. So of course jawapan dia adalah 5.
Okey, tapi kalau awak tak ingat konsep atau cara ini, awak boleh je lah minta je satu kertas graf dengan pemeriksa. Awak buat satu grid, awak pun tanda negatif 1, 2. Mungkin ini adalah negatif 1, ini 1, sini 2, sini mungkin 2. Jadi awak tandalah kat sini. Ini adalah kedudukan meja bahar. Selepas itu, translasi 2 negatif 1. Awak pun geraklah. 1, 2. Ini 1, 2, 3. Okey, lepas tu negatif 1 maksudnya dia akan turun 1. Kedudukan ini diikuti dengan 3, 4. Okey, jadi 1, 2, 3, 4. Lepas tu sorry 3 kan? 1, 2, 3 saja. Alamak. Okey, mudah. Okey, so 1, 2, sampai sini. Lepas 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Awak akan still dapat jawapan dia adalah 4 dan kat sini ni adalah 5. Jadi jawapan dia adalah samalah. Boleh guna mana-mana cara yang awak rasa sesuai. Kalau tak faham boleh respon. Okey, kalau tak ada apa-apa cikgu nak pergi soalan nombor 11. Okey, untuk soalan nombor 11, Raja 4 menunjukkan graf bagi y sin x. Okey, untuk 0 darjah hingga 360 darjah. Bermaksud kat sini ni adalah 360. Dan tengah-tengah ni of course lah dia adalah 180. Cari nilai P. Nilai P kalau awak tengok, P ni berada tengah-tengah antara 180 dengan 360. Okey, so jawapan pertama boleh diterima, cuma jawapan D tu dah memang outlier sebab dia memang dia 30 darjah kan. So antara tiga-tiga ni kalau awak lihat nilai P ni setara dengan negatif 1. So kalau setara dengan negatif 1, of course jawapan dia tengah-tengah antara ni adalah 270. Awak tambah bagi 2 pun boleh kalau tak pasti. 360 tambah 180 bagi 2. So jawapan dia adalah C. Okey, kita masuk soalan nombor 12. Okey, untuk soalan nombor 12, dalam raja 5, PR dan QS, QP, R dan QS ialah garis lurus. M dan R masing-masing adalah titik tengah bagi PR. Okey, ini titik tengah. Dan R ni adalah titik tengah untuk QS. Okey, so soalan seterusnya cari tangent X. Awak pun cari mana X? Oh, ini X. Okay. So X ini berada di luar segitiga bersudut tegak. So untuk menggunakan trigo, awak kena masukkan dia dalam segitiga yang setara. So ini kita panggil segitiga yang setara dengan X. Tetapi X ini dalam sukuan kedua. Okey, sukuan kedua. So sukuan kedua untuk tangent, awak ingat lagi kan yang satu bulatan unit tu. Ini sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan yang keempat. Ini all ataupun semuanya positif. Maksudnya sin cos tangent positif. Sukuan kedua hanya sin yang positif. Cos dengan tangent negatif. Yang ni tangent sahaja yang positif. Sin dengan cos negatif. Dan ini cos sahaja yang positif. Jadi apabila tangent dan sukuan yang kedua dia adalah negatif. Sebab yang positif hanya sin saja. Jadi awak lihat pilihan jawapan
jawapan dia mesti negatif. Maksudnya antara B atau D sahaja jawapan dia. Jadi nak tentu yang mana baru kita lihat nilai. So telah diberi R ni adalah titik tengah bagi Q R. So kalau kat sini 5, ini juga adalah 5. Dan sebelum tu cikgu nak ingatkan awak lah, kalau tangent kita akan guna tuang. Maksudnya setentang per dengan sebelahan, adjacent sebelahan. Maksudnya ini adalah setentang dan ini adalah sebelahan. Jadi kita kena cari dua helai panjang ni lah. So opposite kita dah dapat 5 tadi. Dan untuk sebelahan ini kita kena dapatkan dulu PR. Sebab kita tahu M ini adalah titik tengah bagi PR. So untuk dapat PR, ini adalah segitiga bersudut tegak. Jadi kita guna teorem Pythagoras. Ini 13, ini 5. Jadi apa yang perlu awak buat adalah 11 kuasa 2 tolak dengan 5 kuasa 2 puncakan. Jadi kita akan dapat 12. So dari P ke R ni adalah 12. So 12, M ini ada titik tengah. So 12 bagi 2 maksudnya ini adalah 6. Ini juga adalah 6. Jadi kita dah ada O5. Jadi kita dapat jawapan dia mula dengan negatif. O5 per dengan A adalah 6. That's why jawapan adalah negatif 5 per 6. Okey. Okay. Boleh ke sebelum cikgu teruskan? Ada sesiapa nak tanya tak? Okey, kita kalau tak ada, cikgu nak pergi soalan 15. Cikgu. Ya. Nak ada apa? Soalan 13 cikgu boleh? Yang ada sata-sata. Boleh. Boleh. Okey, 13. Okey. Awak lihat soalan ini, Raja 6 menunjukkan sebuah cuboid dengan tapak mengufuk JMRS. JMRS ini adalah tapak mengufuk. Soalan dia adalah namakan sudut antara satah LMRQ. Jadi satah LMRQ dah LQS. Okey, cikgu tanda dalam arah yang bertentangan. Okey, sini adalah LQS. Jadi antara dua satah ini berbentuk segi 4, ini berbentuk segi 3. Biasanya kita cari dekat segi 3 dulu. Garis yang berserenjang ke satah, awak nampak yang ada tanda X ni, ini adalah garis persilangan. Ini adalah garis persilangan antara dua satah. Jadi awak kena cari dekat satah LQS yang berserenjang ke satah LQS. Maksudnya awak tengok antara garis SQ dengan SL yang mana berserenjang ke garis QS. Q apa ni? QL. Yang mana berserenjang? Maksud cikgu adalah yang bersudut 90 darjah antara garis garis mana? Cikgu buka color. Dekat R. Tak, cikgu cerita antara cikgu cerita antara garis ni, kita cerita dekat satah ni tau, satah LQS ni. Okay, antara garis ni dengan garis ni. Oh, dekat Q. Yang mana berserenjang ke garis ni? Q ke L? Okey, dekat Q sebenarnya maksud cikgu adalah yang ni. Yang ni. Ini 90, tak 90. Maksudnya dia bukan
bukan berserenjang. So S, Q, kita dah ada dekat satah ni, kita dah ada SQ. So kita tengok dengan LMRQ, garis yang menyentuh satah tersebut. Dekat LMRQ, so garis yang menyentuh garis ni adalah ni. Nampak? Maksud cikgu adalah kalau ini cikgu bentangkan balik, dia adalah seperti ini. Cikgu andaikan ini adalah S, ini adalah Q, ini adalah L. So inilah sudut tegak, ini adalah garis persilangan QL dan satah R di sini dan ini adalah M. So sudut dia adalah yang ni lah. Maksudnya adalah ini dekat satah LQS, garis ni pada satah LMRQ. Dia mesti bersambung lah partner dia. Okay, partner untuk garis ni adalah garis ni. So sudut dia adalah SQR ataupun RQS. So di sini ada SQR. Okay, boleh Ni macam ni lah. Setiap kali awak nak cari, okay, kalau ini antara garis, kalau macam cikgu bincang semalam ke bila hari apa yang cikgu bincang tu. Kalau antara segitiga tu bersudut tegak macam ni. Contohnya segitiga, ini bersudut tegak. Ini segitiga bersama dengan satah segi empat. Dia punya garis berserenjang untuk side ini, awak kena bina sendiri garis, cari titik tengah, di tengah-tengah. Sebab garis ni tak boleh terima, garis ni pun tak boleh. Sebab kedua-dua garis yang sedia ada tidak berserenjang dengan garis persilangan. So awak bina tengah, so yang ni pun kena bina tengah lah. Sebab dia mesti bersambung. Kalau segitiga bersudut tegak senang. Pilih mana sisi yang belah tegak tu, cari partner dekat satah yang kedua. Okey, kita teruskan soalan nombor berapa 15. Okey. Ini dia bagi satu cerita lah, awak kena bayangkan. So better untuk jawab soalan ini, awak kena ada kemahiran melukis lah tapi tak adalah sampai nak lukis betul-betul dengan cantik basikal, kereta dan sebagainya Yang penting awak boleh lukis diagram sudut tersebut. Jadi kita pergi yang pertama. Kumar berdiri di balkoni di tingkat 6 sebuah bangunan. Maksudnya awak andaikanlah ini satu bangunan. Lepas tu ini mungkin dah balkoni tingkat 6. So adalah Kumar di sini, okey. Kumar berada di sini, Kumar. Tinggi satu tingkat bangunan itu ialah 6 meter. Dia tingkat 6. Lepas tu dia beri kat sini satu tingkat. Satu itu adalah 6. Jadi tinggi keseluruhan di mana Kumar berada adalah awak mesti buat 6 darab dengan maksudnya 36. So 30. Okay, ni bangunan Ini adalah okey. Terdapat sebuah kereta dan sebuah basikal yang diletakkan di atas tanah mengufuk. Dekat sini ni ada kereta dengan basikal. Okey, diberi bahawa sudut tunduk kereta dan basikal dari mata Kumar masing-masing ialah 30 darjah dan 45. Maksudnya ini adalah sudut ke kereta dan ini adalah sudut ke basikal. Basikal. Kita jarak dalam meter dari kereta ke basikal. Dia nak jarak ke kereta ke basikal. Okey, kita lihat. Kita pun try lah lukis di mana kereta dan basikal itu berada. Okey. So dia kalau ini 30, ini 45. Biasanya kalau ini Kumar, sudut yang lebih dekat, okey, kita andaikan ini satu kereta dengan satu basikal. Okey, yang lebih dekat adalah basikal maksudnya ini basikal. Ini basikal. Okey, awak pun lukis. Okey. Dan
Ini adalah sudut tunduk, bermaksud ini adalah garis garis menggufuk dari aras mata dan ini adalah garis pandangan. So sudut kat sini adalah 45 darjah. Bermaksud kat sini juga adalah 45. Okey. Dan yang kedua, kereta. Okey, so untuk kereta Okey. So untuk kereta, cikgu andaikan ini adalah garis pandangan kereta. Okey, sudut yang diberi adalah 30. Maksudnya kat sini adalah 30 dan di sini juga adalah 30 darjah. Okey, jadi apa yang perlu awak buat? Hitung jarak dalam meter dari kereta ke basikal. Maksudnya awak nak dapatkan jarak ni. Ini adalah kereta. So untuk dapat jarak ni of course lah awak kena cari jarak dari bangunan ke kereta kan. Jarak bangunan ke kereta. Lepas tu awak kena tolak jarak dari bangunan ke basikal. Barulah dapat jarak dari kereta dengan basikal. Okey, jadi untuk dapat jarak awak kena guna macam tadi jugalah kita kena guna trigo. Jadi awak lihat kalau ini adalah sudut. Okey, ini adalah sudut. Kita kira yang ni basikal, ini sudut. Ini adalah opposite atau setentang. Dan untuk dapat jarak ni, ini adalah sebelahan. So of course kita akan guna tangent. Bermaksud awak akan guna tangent 45 darjah sama dengan opposite dia adalah 36 per dengan andaikan jarak tersebut adalah X. Okey, so untuk dapat X awak bawa ke sana jadi X sama dengan 36 per dengan tangent 45. So awak tekan kalkulator. Bila tekan kalkulator kita akan dapat 36 darjah. Okey, yang bukan 36 darjah ya, sorry. Ini adalah jarak. So dia dalam bentuk meter sebab kat sini dia bagi dalam bentuk dalam bentuk meter. So ini 36 meter. Okey, jadi untuk yang kedua basikal sama juga tangent 30 dengan opposite masih lagi 36 dan mungkin ini awak andai sebagai Y. So seperti tadilah Y sama dengan 36 per dengan tangent 30. Awak tekanlah kalkulator, mungkin kita akan dapat dalam 62.35. So dua nilai ini kita tolakkan saja. Tapi sebenarnya awak boleh je daripada kalkulator guna direct awak pengiraan awak terus tolak nilai dalam kalkulator dia ada dalam desimal yang lebih tepat lah. So kita akan dapatlah jawapan dia iaitu C 26.35. Okey, faham atau tidak? Kalau tak faham bagi tahu je ya. Kalau tak kita terus nombor 16. Okey, untuk nombor 16, Raja 8 menunjukkan kedudukan titik P dan titik Q. Cari bearing P dari Q. Okey, kita nak P dari Q. Bermaksud sudut berada pada Q. Apa tengok Q? Oh, ini Q. Okey, jadi kalau sudut berada pada Q, awak kenal pasti utara pada Q. Jadi bearingnya adalah awak kena gerak mengikut arah jam dari bearing. Okey, ikut arah sekejap, ikut arah jam. Okey, ikut arah jam ke garis mana? Ke garis PQ. Awak tengok, oh ini garis PQ. Ini garis PQ sebab yang terlibat adalah PQ.
Jadi ikut arah jam dari utara pusing ke garis. Okey, jadi awak pun lihatlah untuk dapat bearing tersebut dalam satu garis ni adalah 180. Okey, so sudut ni adalah sama dengan sudut ni. Sebab utara ini dengan utara ini kita anggap sebagai selari. So ini kita panggil sebagai sudut selang-seli. Jadi jawapan dia adalah 180 tambah dengan 125. Jadi kita akan dapat kita akan dapat 305. Tambah je, tambah 2 ni kita akan dapat 300. Okey, kita terus soalan nombor 17. Okey, untuk nombor 17, dalam darjah 9, U ialah kutub utara. Ini biasalah tapi dia tak tulis kat sini, kutub utara, dan S ialah kutub selatan. PM sama dengan MS. Cari latitude bagi M. Okey, kita cari yang ni. Latitude bagi M. Bermaksud kita nak cari ni berapa. Okey, selara latitude berapa. Jadi maklumat yang diberi adalah 25 utara. So ini adalah 25 utara. Bermaksud okey. Ini 25. Okey, ini adalah 25 darjah. Okey, 25 darjah. Okey, ini adalah sama. Oh, okey, awak terus kira macam cepat sikit. Okey, kita dah tahu ini 25. Bawah ni adalah 90. Bawah ni 90. So 90 tambah dengan 25, kita akan dapat 115. Jadi oleh kerana dari sini ke sini sama dengan MS, maksudnya awak ini kira macam titik tengah kan. So awak bahagi dua je. 115 awak bahagi dengan, okey, jadi kita akan dapat 115 bahagi 2. Jadi kita akan dapat 57.5. Okey, jarak dia adalah 57.5. Okey, sekejap cikgu padat. Dari sini ke sini adalah 57.5, yang ini juga adalah 57. Tapi jawapan dia bukan 57.5. Nasib baik jawapan ada daripada 57.5. Itu bukan jawapan dia lagi. Okey, jadi apa yang perlu awak buat adalah kita nak cari daripada khatulistiwa, awak andaikan ini adalah khatulistiwa ataupun kosong, ke sini berapa. Jadi kita tahu ini adalah 57.5. Jadi yang perlu awak buat 57.5 ni awak kena tolak dengan 25. Jadi kita akan dapatlah jawapan 57.5 awak tolak dengan 25, jadi kita akan dapat 32 point. Maksudnya kat sini adalah 32.5, dan oleh kerana dia berada di bawah khatulistiwa, of course dia adalah, so jawapan dia adalah 32.5 selatan. Okey, kita pergi yang seterusnya, nombor 19. Boleh nampak kan? Kalau awak ingat teknik yang cikgu ajar sebelum ni, awak boleh guna kaedah yang kita buat sini ni. Okey, ini adalah kosong. Ini kosong darjah khatulistiwa. So awak tahu ini adalah P. Ini adalah P. P ke sini 25. Ini 25 darjah. Ini 25 Okey, tapi daripada P ke sini adalah 57.5. Jadi kita nak yang ni ke sini berapa? That's why kita dapat
32. Tentulah. Buat kiri kanan, atas bawah lah macam yang kita buat sebelum dalam buku modul. Okey, kita tengok soalan nombor 19. Cikgu go through seperti mana yang awak request ya, lebih cepat. Sebab kalau cikgu naik atas turun bawah, cikgu takut take time. Kita nak scroll ke atas ke bawah. Okey, tapi kalau ada yang di luar yang cikgu bincang, awak boleh request kejap lagi tulis je dekat chat. Okey, kita pergi soalan nombor 19. Okey, ini seperti biasa, kita nak buat pecahan tunggal. Jadi 2n per dengan 9 tolak n kuasa 2. Bahagi ini kita tukar jadi darab. Jadi kita akan dapat 3 tolak n per dengan 6 n. Okey, seterusnya kita kena faktorkan sebelum kita potong-potong. Sebaik mungkin kita faktorkan. So m, n dengan n. So kita boleh faktor 2, kat sini pun 2 dengan n. Jadi kita keluarkan 2n. Okey, so ini tinggal m. 4n jadi 2 sahaja. N bahagi 2n. Okey, 9 tolak n kuasa 2 ini adalah kuasa 2 sempurna. Maksudnya 9 ni adalah kuasa 2 3 kuasa 2 3. Jadi kita akan buat yang a kuasa 2 tolak b kuasa 2 tu. Dan a tambah b, a tolak b. Jadi kita akan dapat kat sini 3 tambah n, 3 tolak b, darab 3 tolak n per 6. Okey, sampai sini kita boleh potong lah. 3 tolak n ni kita potong dengan 3 tolak n. Okey, so 6 dengan 2 kita boleh potong, bahagi dengan 2, so dapat 3. Ini dah tak ada, 1. N ini pun kita potong, N ini pun kita potong. So yang tinggal di sini adalah M tambah 2. Per dengan ada 3 dengan 3 dengan M, so letak 3M. Kurungan 3 tambah. So that's why jawapan dia adalah okey. Boleh Kalau okey, cikgu akan terus pergi 2. Okey, cikgu nak tukar lah. Okey, kita pergi soalan nombor 20. Okey, diberi bahawa P sama dengan 5 per Q tambah. Ungkapkan Q dalam sebutan P dan R. Okey, maksudnya kalau kata ungkapkan Q, Q lah yang kita nak letak di hadapan. Okey, so kita akan teruskan bahawa biasanya kita akan cuba hapuskan pecahan dahulu lah ya. Jadi kita akan dapat P sama dengan P punca Q tambah R ni awak boleh pindah, so dia akan jadi seperti inilah. Sama dengan sekarang kita nak P awak terus bawa ke sana pun boleh lah. Awak terus buat sini je. Q tambah R sama dengan 5. Okey, so settle setakat ini kuasa, punca kuasa apabila kita pindah dia akan jadi kuasa, maksudnya dia akan jadi 5 per P kuasa 2. So kita akan dapat 5 kuasa 2 kita akan dapat 25 dan P ni akan jadi P kuasa 2. Sekarang kita nak Q saja, so R ni kita akan pindah. Jadi kita akan dapat Q sama dengan 25 per P kuasa 2 tolak dengan R. Okey, ada tak jawapan seperti ini? Oh, okey, ada jawapan dia, jadi kita terus pilih.
Tapi kalau jawapan dia tak ada yang sama, awak kena pilih yang setara. Maksudnya kita mungkin jadikan satu pecahan dan sebagainya lah. Bergantung kepada pilihan jawapan yang ada. 21. Okey, untuk 21. Okey, cari nilai X. Kita nak cari nilai X. Okey, kita akan lihatlah di sini. Ini adalah satu nombor bulat. Ini adalah pecahan. Ini pecahan. Jadi kita kena jadikan dia dulu ini adalah pecahan. Okey, baru kita boleh kira X. Jadi apa yang perlu awak buat? Okey, 3. Ini penyebut dia 3. Jadi better kalau nak jadikan ini pecahan, dia jadi 3/1 kan? Dan kita kena samakan penyebut. Maksudnya kalau ini 3, ini pun awak darab dengan 3, ini darab dengan 3. Jadi kita akan dapat 9 tolak. Ini kalau awak nak, okey, kita akan dapat 2X. Hati-hati dengan negatif ni akan jadi positif 2. Awak boleh buat satu, saya buat serentak lah. Negatif 2 darab dengan negatif 1 jadi positif 2. Dengan sama kan? Okey, so apabila dah sampai tahap ini, awak boleh pindah-pindah. 2 ni awak bawa ke sana, 3 ni ke sini. Jadi kita akan dapat seperti ini ataupun awak selesaikan dulu 9 tambah dengan 2 kita akan dapat 11. Okay, 9 tunjuk dulu 11 tolak 2X. Okey, 3 akan jadi darab dengan X akan jadi 3X. Okey, so 2 darab 11, 2 tolak negatif 2, 2 darab dengan negatif 2, negatif 4X. Okey, so pindahkan ke sini. So negatif 4X tolak 3X negatif 22. Okey, so kita akan dapat negatif 4 tolak 3 negatif 7X negatif 22 X sama dengan negatif 22 negatif 7. So jawapan dia adalah 22/7 positif. So jawapan dia adalah ingat kalau melibatkan soalan seperti ini, kalau ada pecahan awak settle pecahan dulu. Okey, kena ingat kalau ada sebelum awak settle pecahan, kalau ada nombor bulat dan pecahan, jadikan dulu nombor bulat tersebut jadi pecahan. Okey, soalan 22 pun sama, melibatkan nombor indeks. Okey, kita settle dulu yang ada kat luar. Jadi A kuasa 2 dia seperti ini. A dia akan darab kuasa dia indeks ni akan darab dengan yang kat luar tu. Seperti ini. B pun sama. Dia akan jadi 5 darab dengan indeks yang kat luar. Dia darab A indeks dia negatif 4 dan B 3/2. Ini tiada apa sebab kat sini tak ada kuasa apa-apa. Settle yang ni kita akan dapat A potong tu akan jadi 1, B akan jadi 5/2. Darab 5 darab 1/2 dapat 5/2. Nak buat apa? Oleh kerana darab, apabila satu nombor asas yang sama, kita akan tambah indeks. Okey, ini tambah dengan ini 5/2 tambah dengan 3. Okey, jadi kita akan dapat A 1 tolak 4 jadi negatif 3. Okey, dan B 5/2 tambah 3/2. 5 tambah 3 8. 8/2 akan jadi 4. Okey, seterusnya jawapan dia tak bagi dalam bentuk macam ni. Awak lihat yang setara. Kalau negatif ini A negatif 3 sama dengan 1/A kuasa 3. Jadi 1/A kuasa 3 awak darab dengan B kuasa 4. So dia akan dapat B kuasa 4 per dengan A kuasa 3. Jadi jawapan di sini adalah B.
Okey, kita pergi soalan 22. 22 dah. 23. 23. Okey, untuk 23, diberi A lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan B. Cari nilai yang mungkin bagi A dan B yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Maksudnya awak kena selesaikan ketaksamaan inilah. Dapatkan X, barulah kita akan dapatlah nilai A dengan B. Jadi kita selesaikan yang pertama dahulu. Jadi satu tolak, kita nak jadikan dia kat sini X sahaja. Jadi negatif 3X lebih kecil dari 7. Satu kita pindah akan jadi tolak 1. Jadi kita akan dapat negatif 3X lebih kecil dari 6. Apabila awak pindah negatif 3 sini, nampak tak? Apabila kita pindah ini dengan operasi darab atau bahagi, simbol ini akan berubah sebab kita bawa negatif. Jadi dia akan jadi lebih besar 6 per negatif. Jadi X lebih besar dari negatif 2. Okey, settle yang pertama. Okey, kita lihat yang kedua. Okey, yang kedua, 4X tolak 8 lebih kecil atau sama dengan 20. Jadi 4X lebih kecil sama dengan 20. Okey, nak nampak tak? Kita bawa negatif 8 ni dengan operasi, bukan dengan operasi tambah darab atau bahagi. Tapi kita bawa dengan operasi tolak. So, simbol ini tidak berubah ya. Ingat, kalau kita bawa dengan operasi darab atau bahagi dan nombor itu negatif, barulah operasi ini akan berubah. So, dia tambah sahaja dengan 8. Jadi, kita akan dapat 4X lebih kecil sama dengan 28. X lebih kecil sama dengan 28 per 4. Jadi, kita akan dapat X lebih kecil sama dengan 7. Tak keluar. Semudah X okey, tak apa, awak tulis lah. Hang ke apa ni? Okey, awak nampak tak apa yang cikgu buat sekarang? Nampak. Nampak? Okay. Mungkin cikgu punya soalan yang hang. Okay, cikgu rasa okey lah kot. Okay, so awak bahagi dengan 4. Tak jadi juga. Okay. Dia tak keluar. Tak apa, awak tahulah kan? Okay, so kita pindahlah 24 bagi dengan 4. Akan dapat. So, sekejap ya, cikgu try. Okay. So bahagi dengan 4, jadi kita akan dapat X lebih kecil sama dengan 7. Okay, so dah dapat nilai, kita akan susun balik bentuk ni. Okay, awak tengok X lebih kecil sama dengan 7. So ini adalah 7. Dan A ni, okay, negatif 2 lebih kecil dari 7. So ini adalah 2. Jadi kita lihatlah jawapan dia. Yang mana sesuai. So A adalah negatif 2 dan B adalah 7. So jawapan dia adalah D. Okey, kita teruskan soalan 24. Okey, untuk 24 pun sama kaedahnya. Awak kena selesaikan seperti tadi sebab dia nak senaraikan semua integer art yang memuaskan ketaksamaan. Okey, jadi apa yang perlu awak buat adalah awak kena selesaikan bahagian demi bahagian. So bahagian pertama yang awak perlu selesaikan adalah bahagian ini dulu. Jadi kita akan dapat negatif 12 tolak 2R lebih kecil sama dengan 4R tolak 6. Okey, seterusnya kita akan settle negatif 2R. Awak pindah 4R ni ke sini, dia akan jadi negatif 4R lebih kecil sama dengan negatif 6.
negatif 12 awak pindah akan jadi positif 12. Nampak tidak berlaku perubahan simbol lebih kecil sebab kita hanya pindah dengan operasi tambah atau tolak saja. So kita akan dapat negatif 2 tolak 4, kita akan dapat negatif 6R lebih kecil sama dengan negatif 6 tambah 12, kita akan dapat 6. So R lebih kecil sama, okey. Apabila sampai step ini, kita pindah negatif 6 ini dengan operasi darab. So simbol ini akan berubah. So dia bukan lagi lebih kecil tetapi dia akan jadi lebih besar. Okey, so lebih besar sama dengan 6 per negatif 6. Jadi R lebih besar dengan negatif. Okey, jadi ini adalah yang pertama. Okey, kita lihat pula yang kedua. Yang kedua adalah awak kena selesai yang ni, iaitu 4R tolak 6 lebih kecil dari R. Jadi apa yang perlu awak buat? 4R, R ini akan pindah ke sini, aktif R lebih kecil. Negatif 6 walaupun pindah dia still lain sebab awak dengan operasi tolak. So akan jadi 6 positif, 4R tolak R kita akan dapat 3R lebih kecil dari 6. R lebih kecil dari 6 bahagi 3 kita akan dapat 2. Okey, so kita akan terus susun dalam ni. Maksudnya kita akan dapat R lebih besar atau sama dengan negatif 1. Sorry, terbalik. Kita akan susun seperti inilah. R lebih kecil dari 2 dan yang ni akan jadi negatif 1 lebih kecil sama dengan jadi awak sambunglah kat sini. Okay. Jadi daripada sini dia bermula dengan negatif 1. Bermula dengan negatif 1 sama ada C dengan D dan lebih kecil dari 2. Maksudnya 2 tidak termasuk sebab dia tidak ada hubungan kat sini. Tak ada. Jadi jawapan dia adalah okey, kita pergi soalan 26. Untuk 26 kita nak cari min. Okey, untuk cari min awak ingat kalau sebelum ni kita cari min dalam graf jadual kekerapan, awak kena cari titik tengah darab dengan kekerapan kan. Tapi yang ni dia bagi senarai data. So apa yang perlu awak buat adalah awak kena tambahlah semua. Tambah dengan semua data yang ada. Maksudnya 11 tambah 10 tambah 5 tambah 5 tambah semua sekali kita akan dapat 78. Skor dengan berapa? Skor dengan bilangan data. Bilangan data kita ada 4, 3. So semua sekali ada 12 data. So 78 bagi 12 kita akan dapat 6/5. Itu je jawapannya. Semua awak kena ingat kalau dia bagi dalam bentuk jadual kekerapan, yang ni awak kena darab antara titik tengah darab dengan kekerapan. Tapi oleh kerana bukan dalam bentuk jadual kekerapan, awak kena tambah semua sekali bahagi sahaja dengan jumlah kekerapan. Kita pergi soalan seterusnya iaitu 27. Okey, untuk soalan 27 untuk soalan 27 kotak L, M dan N bilangan dia ada 3 buah kotak. Kotak L, M dan N. Lepas tu bilangan guli dalam kotak S ni tak ditunjukkan. Okey, yang ni tak ditunjukkan. So kita lihat maklumat pertama yang diberi. Okey, jumlah guli dalam kotak S ialah 50%. Ni S kotak S. Lebih daripada bilangan guli merah di dalam kotak M. Guli merah. Bukan semua guli dalam kotak merah. Tapi guli jumlah guli dalam guli merah di dalam kotak M. Okey, ini kotak M. So guli merah ni adalah yang ni. Kita nak ini. Okay. Jadi oleh kerana dia kata 50 S ini 50% daripada jumlah ni, jadi awak kena cari jumlah ni dulu berapa. So jumlah ini adalah sini 30, sini 40. So ini adalah 10 guli. 10 guli. Macam mana kita nak cari 50% lebih daripada
guli ni. Banyak kaedah lah, sama ada kalau awak nak kira 50% lebih, dia dah jadi 100 tambah 50, kita akan jadi 150 per 100. Darab kan 10 pun boleh. Jadi kita dapat 15. Maksudnya kita akan dapat jumlah guli S ini adalah 15. Jadi 15 ni kalau awak lukis, okey ini 10. 15. Soalannya adalah cari peratus bilangan guli dalam kotak S daripada jumlah guli dalam keempat kotak. Maksudnya jumlah S kita dah ada. Sekejap. Okey, cik sambung Okey, jumlah guli S adalah 15. Jadi 15 awak per dengan semua sekali. Semua sekali ini 30, ini 35. Okey, ini 40. Okey, ini 30, ini 15. So, bila awak tambah semua sekali, kita akan dapat berapa semua? 120. Okey, sama, kita akan darab dengan 100 sebab kita nak peratus. Jadi awak kira lah. Jadi kita akan dapat ini potong terus tekan kalkulator pun boleh lah, tak ada masalah Okey, ini kita akan dapat 6 5 3 bagi 3 2, ini 5. Jadi 5 darab 5 25. 25 bagi 2 kita akan dapat 12.5. Okey, boleh setakat ni? Ya, awak okey ke ni? Siap ke cikgu cakap seorang Okey. Boleh. Okey. Sebab cikgu tak nampak muka awak ni, cikgu maximize screen yang cikgu tayang, jadi takut internet cikgu ada masalah, so cikgu cakap seorang-seorang. Okey, kita pergi soalan nombor 28. Okey, nombor 28 ni mungkin ada yang lupa. Sebenarnya awak kena tengok saja bentuk graf. Kalau kuasa 3, dia adalah graf salingan kuasa 3. Dia bentuk macam S. Maksudnya jawapan dia mungkin A ataupun D. Okey, untuk tentu A atau D, awak pun lihat. Dia bagi tambah 8. 8 ni biasanya adalah pintasan dan awak tengok kedua-duanya 8, betul tak? Ini pun 8, ini pun 8. Awak pun kena lihat X kuasa 3 ni positif atau negatif. Okey, oleh kerana dia adalah positif, positif, graf yang positif adalah D. Dia macam linear jugalah. Dia akan lalu bentuk dia macam ni. Ini adalah positif. Kalau bentuk dia adalah seperti ini adalah negatif. Macam juga linear. Ni positif linear. Kalau gini, ini adalah positif. Adalah negatif. Begitu juga kuadratik. Kalau kuadratik positif, macam ni. Kalau kuadratik negatif, macam ni. Okey, kalau kubik pula, kubik positif, ni. Kalau kubik negatif, dia adalah seperti ini. Maksudnya sukuan kedua dengan keempat untuk negatif. Ini positif. Ingat sajalah pattern dia. Kalau tak sure, cuba ganti nilai dan sebagainya. Okey, itu tak ada pengiraan pun sebenarnya untuk soalan ni. Okey, kita lihat 29, tak ada yang bertanya. 30. Okey, untuk soalan 30. Diberi maklumat K kesatuan L ini adalah universal set semesta. NL maksudnya bilangan bagi L ni adalah 20. Maksudnya dalam ni ada 20. Maksud kalau ini dah 8, 20 tolak 8, kita akan dapat X ini adalah 12. Maksudnya persilangan antara K dengan L ini adalah 12. Soalan dia adalah cari K kesatuan L. Kita nak cari semua sekali.
Okey, ini dah ada 4. So 4 kita darablah dengan 12. Sebab 4x kan. So kita dapat 48. Jadi tambahlah 48. Awak tambah dengan 12. Awak tambah dengan bukan tambah dengan 20 tau. Sebab 20 ni semua. Ataupun awak tambah je 20 tambah 48. Tambah dengan 8. Ataupun awak buat 48. Awak tambah dengan 20 pun boleh. So, jawapan dia adalah 68. Mana-manalah jawapan awak nak. Okey, soalan 31. Tak ada yang bertanya. 32. Okay, soalan 32. Kalau awak lihat soalan, satu garis lurus mempunyai keturunan negatif 3 dan melalui titik 3 negatif 6. Pintasan X bagi garis lurus itu ialah. Maksudnya kita nak cari apa pintasan X tersebut. Okey, kalau beri maklumat macam ni, awak akan guna sama ada awak boleh macam sebelum ni kan kita nak cari pintasan X itu adalah Y. Nilai C. Kita nak cari nilai C. Kita nak cari nilai C. Maksudnya dalam formula Y mx tambah C. Kita nak cari nilai C. Jadi ini adalah nilai X, ini adalah Y. Dan negatif adalah keturunan ataupun M. Jadi masukkan saja. So negatif 6 sama dengan M negatif 3. X adalah 3 tambah C. Jadi kita akan dapat negatif 6. Negatif 9 tambah C. Jadi C sama dengan negatif 6. Awak tambah dengan 9. Jadi C sama dengan, okey, ini baru nilai pintasan Y. Bukan pintasan X tau, ini baru pintasan Y. Jadi dalam persamaan yang kita kira sebelum ini, kita akan dapat persamaan garis lurus dia dengan memasukkan nilai Y mx tambah C. Bermaksud M adalah negatif 3, X tambah 3. Ini baru persamaan garis lurus. So untuk dapat pintasan X, kita ganti Y sama dengan 0. So 0 sama dengan negatif 3X tambah 3. So 3X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 3 iaitu 1. 3 bagi 3 dapat 1. That's why jawapan dia adalah D. Cikgu rasa mungkin kalau awak tak perasan ada ni tersilap pergi terus jawab. Nampak ada 3, awak kira kat sini dapat 3, terus letak 3. Kena berhati-hati dengan soalan. Okey, kita pergi soalan 34. Terima kasih. Okay, untuk soalan ini, okey, kotak mengandungi 24 biji oren. Maksudnya awak mungkin boleh guna ini sebagai oren, bilangan oren. Dan beberapa biji apple kita tak tahu berapa. Mungkin kita guna X dan sebagainya. Biji buah dipilih secara rawak daripada kotak itu. Kebarangkalian memilih sebiji apple ialah 4/7. Maksudnya ini adalah kebarangkalian memilih sebiji apple. Cari bilangan apple dalam kotak itu. Maksudnya kita nak cari bilangan bagi inilah. Okey. So kalau kita nak tahu bilangan apple, kita mestilah kena tahu jumlah semua buah yang ada dalam kotak tu. Maksudnya bilangan oren tambah apple tu berapa. Jadi kalau kita nak tahu semua tu, kita dah ada NO, kita dah ada PE. So daripada sini awak boleh dapatkan kebarangkalian bagi oren. So awak dapatkan kebarangkalian bagi oren dulu. Barulah kita boleh dapat bilangan keseluruhan. Macam mana nak dapat? Kita dah tahu kan pelengkap. Maksudnya oren ni pelengkap bagi apple. Jadi awak buat 1 tolak 4/7. Ini adalah kebarangkalian bagi oren. Okey, jadi kita akan dapat 3/7. Okey, so
Oren adalah 3/7. Jadi awak guna kebarangkalian bagi oren sama dengan bilangan oren dengan bilangan sampel. Bilangan sampel ni adalah bilangan keseluruhan buah lah. Maksudnya berapa apple tambah dengan oren. Okey, jadi 3/7 sama dengan O adalah 24 per dengan NS. NS nilai sampel yang kita nak dapat berapa. Jadi awak bawa darab lah, darab silang. Jadi kita akan dapat NS 3 NS sama dengan 24 awak darab dengan 7. Ataupun dengan kata lain, awak terus darab 24. Kalau NS ni dia macam ni lah, NS sama 24 darab dengan 7/3. So kita akan dapatlah 1, 8. So 8 darab dengan 7 kita akan dapat 50. 26 ini adalah bilangan keseluruhan buah. Jadi untuk dapat apple sahaja 56 awak tolak dengan 24. Bilangan oren. Ini keseluruhan tolak dengan oren. Jadi barulah dapat bilangan apple. Jadi kita akan dapat 32 apple. Iaitu jawapan dia adalah C. Okey, soalan seterusnya 35. Okey, untuk soalan 35. Okey, ini adalah sekumpulan 400 orang murid datang ke sekolah cara. Maksudnya tambah semuanya adalah 400. Okey. Seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan itu. Cari kebarangkalian bahawa murid itu pergi ke sekolah dengan kereta. Okey, jadi awak pun tengok kereta. Bilangan adalah 80. Okey, jadi awak terus buatlah 80 per dengan keseluruhan iaitu 400. Okey, so 80 darab dengan 400. Kiralah kita akan dapat berapa. Ini adalah 1. 40 bagi 8 dapat 5. Jadi jawapan dia adalah 1/5. So jawapan dia adalah C. Okey, kita pergi soalan nombor 36. Okey, hubungan antara pembeli ubah X, Y dan Z ialah ni. Okey, dia dah bagi, awak tak payah nak pening. Diberi bahawa X sama dengan 10, Y 4 dan Z 8. Hitung nilai Z apabila X sama dengan 2/5 dan Y sama dengan 2. Jadi langkah yang pertama adalah awak kena cari persamaan dululah. Persamaan. Okey, so untuk dapat persamaan awak kena tukar ni tukar ubahan ni dalam bentuk persamaan. Jadi kita akan dapat X sama dengan tukar ubahan jadi persamaan dan dia mesti ada K. Seperti ini dalam bentuk persamaan. Lepas tu kita masukkanlah nilai X ni 10, Y 4 dan Z 8. Jadi X 10 sama dengan K. Y adalah 4 dan Z adalah 8. Okey, so awak boleh potong 1, 2. Jadi K sama dengan 10 kita akan dapat 2. Okey, settle nilai K. Masukkan balik nilai K kat sini masuk nilai K ni. Jadi kita akan dapat X sama dengan 20 Y per dengan Z. Okey, itu baru settle. Barulah kita pergi kepada soalan. Dia nak cari Z jika X 2/5, Y 2. Jadi awak pun masuk X 2/5 2/5 sama dengan 20. Okey, Y 2 ni Y 2. So letak dalam kurungan 2 per dengan Z. Sebab Z ni yang kita nak cari. So seperti biasalah Z awak bawa sana. Z sama dengan 20 darab 2 ni kita akan dapat 40.
40, 2/5 bawa ke sini dia akan jadi darab dengan 5/2. So kita akan dapat 1, 20 darab 5 kita akan dapat 100. Okay, so jawapan dia adalah B. Okey, kita pergi soalan seterusnya 37. Kita nak ambil dah Okay, soalan 37. Diberi Y berubah secara langsung dengan Z. Dan Z sama dengan 3M tambah 4. Okey, jika Y sama dengan 5, apabila N sama dengan 2, ungkapkan Y dalam sebutan Z. Okey, jadi apa yang perlu awak buat adalah kita akan lihatlah seperti tadi langkah yang pertama awak kena jadikan dia dalam bentuk persamaan. Okey, jadi persamaan dia adalah Y sama dengan KZ. Okey, telah diberi kat sini Z adalah 3N tambah 4. Jadi awak gantilah. Y sama dengan 3N tambah. Okey, so kita nak buat apa? Kita masukkanlah nilai yang diberi, iaitu Y5. Jadi Y5 sama dengan K tambah 4. Okay, jadi kita akan dapat K 6, 3, 2, 6. 6 tambah 4 kita akan dapat 10. Jadi K sama dengan 50. Jadi K sama dengan 1/2. Okey, dah settle. Apa yang perlu dia nak adalah ungkapkan Y dalam sebutan Z. Okey, jadi masukkan nilai K dalam persamaan. Dalam persamaan ini jadi kita akan dapat Y sama dengan K ni adalah 1/2 darab dengan Z. Jadi kita akan dapat Y dengan Z/2. So jawapan dia adalah Okey, kita pergi soalan 38. Okey, diberi jadual dan juga diberi ubahan ini P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dengan secara songsang dengan punca kuasa 2 R. Okey. So daripada sini untuk cari nilai M seperti tadi juga langkah, kita mesti jadi dalam bentuk persamaan. Maksudnya awak akan tukar jadi P sama dengan K Q kuasa 3 dengan R 1/2. Okey. So langkah yang pertama tadi kita dapat persamaan, kita nak cari nilai K. So untuk dapat nilai K, awak pun tengok dalam jadual. Nilai P, nilai Q, nilai R yang lengkap adalah lajur yang ni. So kita akan guna nilai-nilai ni. Maksudnya untuk P kita masuk 4. Jadi kita letak 4. Sama dengan K, Q 2. Jadi awak letak 2 kuasa 3 dengan R. R dah 16. So 16 punca kuasa 2. Ini punca kuasa 2 kalau indeks dia 1/2. Jadi kita akan dapat 4 sama dengan 2 kuasa 3 kita akan dapat 8. Dengan punca kuasa 2 bagi 16 kita akan dapat dia sama 16 1/2 ni sama dengan ni. Sama. Okey, so 1, 2. So 2 darab 4 kita akan dapat K sama dengan 8. Okey, dah ada nilai, awak masuk balik dalam persamaan ini. Jadi kita akan dapat P sama dengan 8 Q kuasa 3 dengan R 1/2. Dah settle ini baru kita akan masukkan nilai-nilai ini untuk mencari nilai N. So P adalah 9. Jadi awak letak 9 sama dengan 8. Okey, Q diberi adalah 3. So awak letak 3 kuasa dengan R. R adalah M. So M 1/2. Okey, jadi untuk selesai ini awak pindahkanlah M 1/2 sama dengan 9 awak bawa ke sini, kita akan dapat 8
Okey, 3 kuasa 3 kita akan dapat 27. Okey, dan ini adalah 9. So seterusnya, N Cikgu, K dia sama dengan 2 lah cikgu. K2. Sebab 8 bagi 4, 2 cikgu. Sekejap dari mana lagi? Sekejap, kita tengok balik Jadi 4 sama dengan 8 K per 4. Okey, 4 sama dengan okey, 2 kuasa 3. Oh, kenapa cikgu tulis 8 kat sini? Okey, 2 kuasa 3 bukan, betul ni 8. Okey, ni betul 8. Ini 8, ini 2. Oh, okey. Cikgu potong dengan ni Okey, sorry. Ini 2 kat atas, sorry. Okey, ini 1 kan? Okey, so K adalah 2, kita bawa sana, dia akan jadi potong ni. Sekejap, potong So seperti inilah sebenarnya ya cikgu, biar dia cantik sikit. Okay, so ini 4. Sorry. Okay, so 4. Sini 2, so akan jadi per 2. Sebab sini adalah 2K. Kita salah potong tadi. Okay, jadi K adalah terima kasih Faiz. Okay, so kat sini juga adalah 2. Okay, so ini adalah 2. Ini juga adalah 2. Ini juga adalah 2. Okay, jadi kita akan dapatlah okay, 27 ni kita boleh potong dengan 9. 27 bagi 9 kita dapat 3. Ini kita dapat 1. 3 darab 2 kita akan dapat 6. Okay, jadi kita akan dapat 6. 6 je lah, dah 1 kan. Okay, jadi M 1/2 sama dengan 6. Jadi M, ini punca, kita pindah dia akan jadi kuasa. Okey, 6 kuasa 2 kita akan dapat 36. Boleh setakat ni? Cikgu, Boleh. saya nak tanya. Ya. Macam mana K boleh sama dengan 2 Sebab saya tengah calculated 16 kuasa 1/2 dapat dapat 8. Oh, 16 kuasa 1/2 dapat 8. 4 kuasa 2 16 dapat. 1/2 ni. Ni. Awak tekan macam ni, tekan punca kuasa 2. Punca kuasa 2 bagi 16. Dapat tak? Oh, okey dapat. Tapi kalau awak tekan dekat kalkulator, awak tekan macam ni, awak tekan 16. Awak tekan punca macam ni Lepas tu awak tekan 1, lepas tu tekan yang ABC tu, tekan 2 macam ni Ini dapat 8 kalau tekan sini. Sekejap, kita try. Oh, kena letak kurungan. Awak kena letak kurungan kalau tekan macam ni, awak kena tekan punca 1/2 1/2. Okey cikgu. Betul. Dekat 1/2 tu awak kena letak kurungan baru dapat. Betul tak? Oh, macam tu. Terima kasih cikgu. Kurungan kat sini. Tapi lebih senang awak guna ni je lah. Letak je punca terus. Okey. Okey, terima kasih. Bagus awak tanya. That's why lah cikgu pun minta sama. That's why cikgu minta sambil cikgu tunjuk awak terus tekan kalkulator baru awak dapat trace biasa kesilapan apa yang biasa awak ulang masa exam. Mungkin salah satu daripadanya adalah kesilapan menekan kalkulator. Okey, kita pergi soalan 39. 39 tak ada, 40 pun tak ada yang bertanya. Okey, so settle sampai setakat ni. Okey, cikgu nak tanya ada tak yang cikgu nak tengok dekat chat ada tak tulis yang selain daripada yang cikgu bincang? Oh, tak ada. So
Kalau tak ada setakat ni itu saja. Tapi kalau ada apa-apa yang cikgu tak bincang hari ni, awak tak sempat tanya ataupun lepas tu baru jumpa, boleh WhatsApp cikgu Tapi kalau bertanya melalui WhatsApp ni dia lain sikit lah. Mungkin cikgu akan jawab secara WhatsApp juga lah. Tak boleh nak terangkan dalam bentuk video. Okey, ada apa-apa tak nak tanya lagi hari ni sebelum kita berakhir? Tak ada. Tak ada. Okey, Tania, Faiz, awak kena cuba dapat 40 ni jangan ada careless lagi. Okey, yang lain-lain pun sama. Cikgu harap awak dapatkan dalam pasti tajuk-tajuk yang awak belum mahir. Tapi daripada latihan hari ni, cikgu nampak kebanyakan tajuk ubahan yang awak tak berapa mahir. Indeks dan macam metrik semua okey. Cikgu rasa tak ada yang bertanya pun. Dan yang form 3 punya lah ya, kebanyakannya tak boleh nak kuasai, maksudnya asas-asas matematik semasa awak tingkatan menengah rendah dulu 1, 2, 3 yang cikgu nampak. So sila ulang kajilah tajuk-tajuk tersebut. Siapa yang nak soalan kertas satu yang lain, boleh WhatsApp cikgu, nanti cikgu akan WhatsApp pada awak. Ataupun nantilah cikgu masuk dekat grup kelas awak ke. Tapi kalau nak cepat, WhatsApp cikgu lah. Okey kelas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Share. Thank you cikgu. Arigatou gozaimasu. Sila gigih berusaha lagi okey. Cikgu tak tahu nak jawab tadi siapa yang bagi ni. Arigato. Bukan bola pun yang pahit. Okey dah. Beli mahal juga tu. Tak tahu lagi.